الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala as-salata tariqatan lil-muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid-din wa ja'ala fiha جنة العاجلة للمحبين ومعدنين أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ورسول رب العالمين والشفيع المذنب وعلى آله وصحبه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين وبعد. Hari ini saya bawa kitab apa yang dipanggil Munyatul Musalli. Belum sempat beli ya? Munyatul Musalli ini karangan Al-Alimu Al-Alam Syekh Daud Al-Fadhani. Kitab lama, tapi dalam kitab ni itu dikatakan orang yang ini tadi berminat untuk belajar Munyatul Musalli ini cuma sebab kitab ataupun dalam bahasa kitab yang lama, tapi dalam dicetak kemudian yang diterjemahkan dalam bahasa yang mudah kita boleh faham. Bahasa yang mudah kita boleh faham ni dalam bahasa dialih kepada bahasa yang kita boleh faham semua. Sebab dalam kitab Munyatul Musalli ni berbahasa dia bahasa Melayu lama. Kalau nak ikut kalau kita pakai kitab lama boleh saja, tak apa. Tapi ada mana dikarang oleh Ustaz Abdul Ghani bin Muhammad, dialih bahasakan, terjemahkan dalam bahasa yang kita mudah boleh faham. Itu dikatakan dalam kitab Munyatul Musalli, kumulakan risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani sekalian hamba-Nya yang mukmin di negeri akhirat. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu. Alladzi ja'ala salata tariqatan muttaqin, salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh. Wa ja'ala fiha, dan menjadikannya qurratu 'ainin sayyidil mursalin, buah hati bagi pemimpin sekalian Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Wa ruknan min arkanid-din, dapat menyejukkan mata hatinya ketika dia bersembahyang dan menjadikannya sebagai syurga yang segera di dunia ini, yang dapat memberi kepuasan nikmat kepada orang yang mengasihi Tuhan, serta menjadikannya sebagai tempat untuk mencari gali segala rahsia dan keajaiban bagi orang-orang yang asyik rindu akan Tuhan. Dalam
kitab ni kalau kita tengok, dia kata dia kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat menasihani sekalian hambanya. Puji-puji Allah dulu, puji-pujian adab dalam maknanya tadi. Kalau kita tengok dalam kitab lama, dia akan membahasakan diri dia maknanya tadi supaya mendapatkan tawaduk kepada Allah SWT. Bila mana dikatakan maknanya tadi kitab yang dikatakan bagi hamba je yang mukmin di negeri akhirat. Ini orang yang mukmin di negeri akhirat ini orang yang mendapat bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ada perjanjian dengan Allah dalam kehidupan. Selagi mana kita mengerjakan solat, selagi itu kita ada perjanjian dan berhubungan dengan Allah. Bila kita tinggalkan solat ataupun bila kita tidak melakukan solat, bermakna kita memutuskan berhubungan dengan Allah. Itu dikatakan Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu salah satu daripada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh. Salah satu daripada rukun agama itu dalam rukun Islam. Beratnya solat ni selepas pengakuan syahadah kita kepada Allah SWT. Selepas syahadah, solat 5 waktu kan. Bila maknanya tadi kalau kita tengok perkara yang kedua selepas rukun Islam, bila mana kita tidak lakukan ataupun tidak patuh kepada Allah SWT, maknanya kita tidak takut pada dia. Yang disuruh kita lakukan di atas muka bumi ini, itu dikatakan takwa. Takwa ini berkait dengan dua perkara yang Allah SWT perintah ke atas makhluk dia. Yang diperintah ke atas kita, kamu taat akan segala perintah dan kamu tinggalkan larangan. Larangan Allah ini merupakan maknanya tadi perkara yang paling mudah sekali yang kita nak lakukan ke atas dunia ni. Apa dia? Larangan daripada melakukan dosa. Tapi perkara yang paling mudah kita lakukan atas dunia ni, dosa. Bukan payah. Benda paling mudah sekali kita lakukan atas dunia. Sebab tu benda yang maknanya tadi yang kita tengok, perkara yang paling singkat sekali yang berada dengan kita ni, waktu. Waktu. Kita bukan hidup lama atas dunia, sekadar maknanya tadi atas ujian Allah SWT. Atas dikatakan ahsiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun dalam surah Al-Ankabut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ahsiban nas, apakah manusia ini dibiarkan dengan mengatakan ayaqulu amanna, aku beriman kepadamu, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Apapun perkara yang datang, semuanya datang daripada Allah. Sama ada nikmat, sama ada keberkatan, sama ada redha, sama ada dikatakan rahmat ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kata hamba sama ada dengan diberikan kurnia kat mana tadi, diuji dengan sakit ke diuji dengan musibah. Semua itu atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu nak mengelak, tidak mampu untuk kita mengatakan ataupun kita menghalang apabila ada makna Allah nak kurniakan nikmat pada seseorang ataupun kecelakaan pada seseorang. Tidak siapa yang boleh. Sebab tu dalam kehidupan kita ini, Allah SWT hadiahkan kepada umat akhir zaman ni solat 5 waktu. Tak pernah ada sebelum ni. Umat-umat dahulu kala tak pernah buat solat sampai 5 waktu. Tapi bila dah diberikan hadiah kepada Rasulullah SAW yang asal 50 waktu ketika berlaku Isra wal Mi'raj, Allah hadiahkan kepada umat Rasulullah SAW ni 50 waktu. Kalau 50 waktu memang kita tak buat apa pun jawab kita. Satu hari pun kalau kita tengok 24 jam. Kalau 1 jam 1 waktu baru 24. Bermakna dalam sejam 2 waktu. Dong kan? Itu pun tak dapat 44.
48 ada 2 waktu lagi tinggal. 48 kalau kata satu jam 2 waktu. Tapi setelah Rasulullah tak engkar. Rasulullah ia saja turun. Nabi Musa menahan Rasulullah SAW ketika Rasulullah tak turun daripada Sidratul Muntaha. Nabi Musa tanya pada maknanya tadi di dalam perjalanan Rasulullah tu, Rasul ditahan di Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa hadiah Allah berikan kepada umat tak? Lalu Rasulullah jawab, solat 50 waktu. Nabi Musa kata naiklah, naik baliklah. Umat kau tak sanggup. Naik lagi, turun balik tanya berapa tinggal, 45. Naik dah, tak sanggup umat kau. Turun naik, tinggal 5. Nabi Musa kata, naik balik, umat kau tak sanggup. Lalu Rasulullah kata, aku malu, tidak minta lagi kepada Allah, minta kurang lagi. Dalam perjalanan turun dia ke muka bumi ini, Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada Allah SWT yang dikatakan solat yang 5 waktu tu akan aku kira sebagai 50 waktu juga. Maknanya satu waktu kita kerjakan umpama kita mengerjakan 10 waktu. Tu berat. 5 waktu ni pun tergolek juga. Sebab tu umat lain tak pernah ada sampai 5 waktu. Yang ada pada mereka dulu asalnya cuma 2, subuh dengan asar. Yang ini pun tak buat juga. Yang ni pun engkar juga. Apalagi itu sebab Nabi Musa kata, apa lagi kalau 5 waktu? Umat kau tak sanggup. Sebab tu kalau kita tengok, dijadikan solat ini salah satu daripada rukun agama. Rukun ni maknanya kalau macam rukun haji, kalau tinggal habis tak sah. Rukun haji kan, wajib haji boleh bayar dam lagi. Tapi bila rukun tinggal habis tak ada haji. Sama juga macam bila kita tengok orang yang tidak mengerjakan solat ini. Orang yang tidak mengerjakan solat ini maknanya dia engkar dengan perintah Allah. Maknanya dia berani dengan Allah. Tapi bagi orang yang takwa, orang yang merasakan maknanya tadi takut dengan sebab maknanya tadi, kalau aku berani langgar, bermakna aku berani langgar perintahmu ya Allah. Sebab tu dalam keadaan kalau kata kita buat maksiat, waktu tu kita berani langgar perintah Allah sebenarnya. Allah campur kita pada hawa nafsu waktu tu. Kita sendiri tidak dapat petunjuk. Allah biarkan kita duduk dalam keadaan dipenjarakan oleh hawa nafsu. Apa yang kita buat, kita tinggal solat mula, tidak rasa salah, tak ada rasa apa. Dalam keadaan penjara hawa nafsu ni, hawa nafsu tidak akan bawa kita pada perkara yang mendatangkan kebaikan. Dia akan bawa kita pada perkara yang dikatakan yang mendatangkan maksiat dan sebagainya. Sebab tu ada larangan Allah SWT. Jadi bila kamu taat pada perintah aku dan tinggalkan larangan aku, maka kamu ni dikira maknanya tadi orang yang ada perjanjian dengan Allah. Bila mana kamu tinggalkan dua-dua, ataupun kamu tidak patuh kepada dua-dua, atau dikatakan tidak taat pada perintah aku dan kamu suka buat maksiat dan sebagainya, maknanya kamu berani lawan Allah. Takwa yang dikatakan maknanya dari takwa ini supaya kita merasakan antaranya takut pada Allah, takut sungguh-sungguh pada Allah. Tapi takut ni pun sebenarnya kurnia daripada Allah. Bukan kita boleh ada-adakan sendiri, kita takut. Sebab tu kalau kita lihat dulu para sahabat Allah SWT sampaikan ayat yang dibaca oleh Rasulullah ni, gemetar hati dia tu sampai pingsan dia dulu. Kita pingsan sebab tengah solat kencing manis tinggi, pingsan pun. Itu je. Bukan pasal dengar ayat lah. Ayat Allah kita dengar tentang azab, sikit tak ada rasa apa-apa. Tak rasa gerung, tak rasa takut, tak ada rasa maknanya tadi al-haibah yang dikatakan rasa gerung kepada Allah, tak ada.
dalam keadaan yang dikatakan oleh maknanya tadi dalam pengarang ni kitab ni mengatakan dia yang menjadikannya, Allah menjadikannya sebagai buah hati pemimpin kepada sekalian rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menyejukkan mata hatinya ketika bersembahyang dan menjadikannya syurga yang segera di dunia ini. Maknanya dalam keadaan kita solat tu merasakan syurga yang segera dekat dunia ini. Kenapa? Dalam solat, kalau masa tu kita merasa tenang, sebab kita berhubung dengan Allah. Tapi kalau dalam solat kita sendiri, maknanya hati kita tidak berhubung dengan Allah, mana nak datang ketenangan? Sebab tu dalam solat ni mesti ada perkara selain daripada rukun solat tu. Yang 13 perlu ada lagi perkara yang kita kena tahu. Yang pertama, hudur al-qalbi. Apa maksud hudur al-qalbi? Hadir hati dalam solat ni. Yang kedua at-ta'zim. At-ta'zim ni maknanya tadi mengagung dan membesarkan Allah SWT. Yang ketiga at-tafahum. Maksud at-tafahum, faham tidak apa yang kamu sebut, apa yang kamu lakukan, apa hati kamu masa ketika itu. Pada ketika itu, faham tak apa yang kamu lakukan? Maknanya tadi rukuk, sujud, perbuatan yang kita lakukan, faham tak? Kenapa rukuk? Kenapa sujud? Kemudian dikatakan setelah ada tafahum, baru datang yang perkara keempat kan? Al-haibah, rasa gerung kita dengan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita kena ada apa yang dipanggil ar-raja'i. Ar-raja'i ni menyandarkan harapan kepada Allah SWT. Yang keenam, al-haya'i. Al-haya'i, malu dengan Allah SWT. Itu 6 perkara dalam keadaan yang dikatakan yang jadi dapat menyejukkan mata hatinya ketika dia bersembahyang dan menjadikannya sebagai syurga yang segera di dunia ini. Kalau kita lihat 6 perkara ni, yang pertama tadi dikatakan hudur al-qalbi, ataupun dikatakan hadir hati dalam solat. Macam mana kalau kita nak hadirkan hati ni kalau hati kita sendiri tidak tenang? Macam mana hati tidak nak tenang sedangkan kita ikut tahu? Kita ikut tahu, faham? Kita ikut selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW atau Al-Quran. Bila Allah turunkan Al-Quran, maknanya kita kena patuh. Itu kata, maknanya ittaqullah. Ta'at kamu pada takut kamu pada Allah. Ittaqullah. Taatlah kamu pada Allah, takut dengan sebab aku taat padamu. Tapi bila kita dengan Quran, kita sendiri seolah-olah dikatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta mata, telinga, tuli. Quran ada depan, tapi kita biarkan petunjuk daripada Allah kita tidak faham. Macam mana kita nak solat dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah, kita sendiri tidak boleh rasakan tentang yang tadi kita nak katakan al-haibah, rasa gerung. Seolah-olah kita berdiri di hadapan mahkamah Allah. Kenapa kita tak boleh rasa? Sebab Allah tunjuk dulu kat dunia ni. Allah tunjuk dulu dengan arti kata solat ni. Allah tunjuk macam mana pergerakan ataupun apa yang akan berlaku pada hari yang dikatakan yaumil mahsyar, ataupun wukufil mahsyar, berdiri di mahsyar besok. Azan itu umpama sangkakala yang pertama. Manusia, ada orang-orang maknanya tadi keluar dah pergi ke masjid. Orang yang mukmin keluar pergi masjid, dengar azan.
keluar semua. Seolah-olah manusia ni berlari kan. Sampai kat masjid, bila sangkakala yang kedua dibunyikan, qomat. Umpamanya sangkakala yang kedua qomat ni. Kenapa? Manusia sudah berdiri dalam saf. Kita besok sangkakala kedua kan berdiri sudah. Allah tunjuk dekat maknanya tadi dalam perbuatan solat ni. Apa yang berlaku? Sebab tu imam di apa-apa rapatkan saf kamu. Waktu di mahsyar nanti kita berdiri sampai rapat sungguh, sehingga ada ulama mengatakan, kalau sekiranya waktu tu sebatang jarum jatuh di celah-celah kamu berdiri tu, tak telus jarum ke bawah. Berapa rapat? Rapat sungguh. Himpit lagi. Rasulullah beritahu para sahabat tanya, ya Rasulullah, aku kamakal, macam mana kita besok berdiri di mahsyar ni? Rasulullah SAW jawab, suruh ambil tabung anak panah. Kemudian dia kata, masuk ke anak panah ni. Sahabat masuk. Sehingga padatlah. Lalu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kata, masukkan lagi. Masuk lagi. Sahabat tunjuk lagi. Rasulullah kata, masukkan lagi. Sehingga dah naik terik dah tabung anak panah tu. Panah pun mani tadi sampai rapat sungguh. Sampai dah tak ada ruang masuk. Tunjuk kepada Rasulullah, macam inilah keadaan kita akan berdiri besok di mahsyar. Berapa tahun? 50,000 tahun. Surah Al-Ma'arij, ayat yang keempat, dikaitkan oleh ulama tafsir, turun naik ta'rujul malaikat warruh. Maknanya tadi turun naik malaikat ini bertemu dengan Allah SWT pada kadar 50,000 tahun perjalanan dunia. Malaikat yang turun waktu subuh, tukar shift dengan yang datang waktu asar tadi, balik besok subuh. Malaikat yang datang waktu subuh akan balik besok asar, waktu asar. Pertukaran shift para malaikat. Pertukaran tu, perjalanan dia tu umpama perjalanan di dunia ni 50,000 tahun dunia. Macam mana punya laju? Sekali naik setiap kali pertukaran, para malaikat turun. Perjalanan di 50,000 tahun dunia. Jumpa tu, tengok surah Al-Ma'arij ke apa tu? Kau tengok surah Al-Ma'arij ke kau main internet? Oh, lain. Ayat tu. Jangan kau cari surah tu kan. Itu tanya. Ayat keempat. Ayat keempat, suratul Ma'arij, ta'rujul malaikatu war ruh, betul tak? Malaikat dan Jibril naik menghadap pada Tuhan dan saya yang kadang 50,000 tahun. 50,000 tahun. Malaikat para ulama mentafsirkan ayat tu, umpamanya besok kita akan berdiri di mahsyar dalam keadaan 50,000 tahun. Dalam keadaan menengok, bokeh semua, tak bersunat. Dalam keadaan diri itu. Lalu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malu. Rasulullah kata, tak sempat dah kan. Tak ada apa dah. Masa tu tidak ada siapa nak tengok. Tengok, oh gelak engkau bogey, engkau belum sunat. Tak ada. Tak ada siapa ingat waktu tu nak tengok macam tu. Sebab waktu tu manusia semua dalam keadaan menunggu 50,000 tahun. Nak rasakan maknanya tadi, orang yang diberdirikan lamanya sepanjang mana dia melakukan solat. Orang yang maknanya tadi solat dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan dia bila dipanggil dia solat, datang dia. Tak ada apa yang mengganggu antara dia dengan Allah. Datang terus dalam keadaan solat. Hanya ala solat, hanya ala falah. Sebab dalam marilah sembahyang, sebab dalam solat itu ada kejayaan kau kat sini. Itu dikatakan dengan nama Allah yang Maha Murah lagi amat mengasihi sekalian hamba-Nya yang mukmin di negeri akhirat. Allah sebut dari kalimah dalam azan yang diajar kepada Rasulullah, ajar kepada Bilal bin Rabah, hayya ala solat.
Dalam solat, marilah solat, mari. Sebab dalam solat tu ada hayya alal falah, marilah menuju kejayaan. Sebab tu dikatakan yang dapat menyejukkan mata hati ketika bersembahyang. Kerana apa? Dalam solat ni lah Allah beri ketenangan. Sebab kita tidak mungkin akan cari ketenangan dengan kita makan pil, minum air daun ketum ke, pil kuda ke. Jangan mengaku, tak ada apa. Makin sewel lagi ada. Dia tidak kena gaya gitu. Ketenangan ni semua adalah kurnia daripada Allah SWT. Allah nak bagi siapa? Itu hak dia. Bukan ada kita cari tu. Bukan ada kita dah. Buat apa cara pun. Mati tadi kamu nak cari ketenangan, macam mana nak cari ketenangan? Tak jumpa, melainkan bila kamu melakukan solat dalam keadaan hati berhubung dengan Allah SWT. Itu dikata khudur al-qalbi. Hadirnya hati kita ni sebab Allah lihat pada hati kamu. Allah tidak lihat pada wajah kamu. Allah tidak lihat pada tubuh pada kamu. Allah tidak lihat pada pakaian kamu yang cantik-cantik tu. Tapi Allah telik pada hati kamu. Bila Allah telik pada hati kita, sedangkan hati kita ni hati yang maknanya tadi kotor, hati yang maknanya tadi dalam keadaan adanya dikatakan apa, junub ataupun dikatakan janabah yang mazmum duduk dalam. Bila kata junub ataupun dikatakan janabah yang mazmum duduk dalam ni, benda yang dikira sebagai najis. Macam mana hati kamu nak maknanya tadi nak sampaikan dapat menyejukkan hati kamu dalam solat ni sehingga kita dapat rasakan perhubungan dengan Allah SWT. Itu kata tadi at-tafahum. Kamu faham tak apa yang kita sebut? Faham tidak dalam solat apa yang kita bicarakan dengan Allah? Bukan maknanya tadi kata-kata yang kita buat ni ataupun kata bicara kita dalam solat ni sebab kita memang kena buat itu. No, sebab itu kita bicara itu sebab solat ini dikatakan munajat hamba dia pada Khalik, pada pencipta dia. Bukan sekadar kita jalankan tanggungjawab je. Tapi solat ni dia ada perhubungan jiwa kita dengan Allah. Sebab tu dikatakan ketenangan akan datang. Orang yang maknanya tadi angkat takbiratul ihram menangis dia. Menangis dia sebab angkat takbiratul ihram sampai gugur air mata dia. Dia merasakan perhubungan dia dengan Allah ketika itu. Tak ada siapa ganggu dah. Aku dapat bertemu dengan kekasih aku. Orang dapat bertemu dengan kekasih macam mana? Orang yang dapat bertemu dengan kekasih, dulu sebelum mendirikan rumah tangga kan, dia kan ada kekasih. Ada kekasih dia, ada maknanya tadi dikatakan dia panggil buah hati dia. Apa buah hati dia minta mesti dapat. Betul tak? Betul kan? Matai. Tak kira lah kau matahari ke matahari ke mana kau. Tapi mana bila dalam keadaan dia asyik dengan cinta, dia lupa maknanya tadi pada keadaan sekeliling dia lupa dia sebab asyiknya dia bercinta tadi dengan maknanya tadi kata-kata dia ni tadi sampaikan maknanya tadi kekasih ni apa dengar masalah yang dia ngadu kekasih dia ni. Kekasih kita dulu jumpa kita ngadu kat kita, jam tak ada dapat, minggu depan datang dapat jam, walaupun RM10 kau. Kau tak kira rantai tak ada, kau dapat kata. Macam tu juga bila kekasih kita ni, maknanya tadi Allah ni katakan kasih pada kita. Hatta uhibbuhu. Apabila aku cintakan mereka, akulah penglihatan yang mereka lihat denganku. Akulah pendengaran yang mereka dengar. Akulah lidah yang mereka berkata. Akulah kaki dengan yang berjalan. Sampai satu tahap
Maknanya sekujur tubuh kita ni semuanya mendatang, maknanya tadi dikatakan menyatakan patuh kepada Allah SWT, sehingga kan dia kata jangan sampai jadi kekasih. Orang berkasih macam ni, minta apa dapat. Orang ni tak minta dunia dah. Tak minta, bukan kata minta dunia. Orang yang dalam golongan yang dikatakan hati dia kepada Allah, dunia ni cuma ada pada pandangan mata yang kianat je, itu dia. Pada dia tak ada apa dah. Kalau tak ada dunia ni pun ada, dia tak ada apa. Tapi hati dia senantiasa bergantung harap dengan Allah SWT. Dalam keadaan itu kata tadi, yang disebutkan tadi rasa at-tafahum, faham apa yang kita tuturkan, sebab kita nak berbicara. Kekasih kita dulu ajak dating, ajak jumpa dekat bas stand Kelang, bas stand yang bawah buku apa tu, dekat depan perpustakaan dulu kan, bas stand Kelang kan. Takkan lupa kau. Bas stand Kelang dulu bang. Silap dari habis dia tembok dia gagak kan. Bukan gagak kita tembok, gagak tu yang tembok kita. Di kat situ tunggu. Tak datang lagi lampu. Silap marah lah. Kena dulu time tu kita yang lambat. Dia dah tunggu lama dah. Oh, tengok kita datang, dia paling muka, moncong orang ni. Boleh sanggup baju moncong. Tapi dah, masa kita dengan kekasih kita nak jumpa dia, kalau kita lambat lah kata setengah jam, dia marah kita kan. Asal lambat, janji macam mana ni. Tapi dengan Allah kita boleh peliti. Mana datang kata perhubungan cinta kita dengan Allah. Sedangkan waktu yang Allah nak dating dengan kita macam tadi ni, kata ni 7 pukul berapa ni? Zuhur pukul apa? 7 minit. 1:07 minit. Asar 4:20 kan? 4:20? Tak kira 4:20. Maghrib satu hari Allah nak dating dengan kita 5 kali. Kita datang pukul apa? Zuhur pukul apa? Pukul 3. Kalau tak gini mak dia jadi tunggu. Itu kalau dia nak tunggu. Kalau dia cabut tu, tak saya jumpa lah, dia kata menyampah. Buat janji tak betul. Tapi tengok, kita pelekeh. Allah nak dating dengan kita pukul 1:10, kita datang pukul 3. Allah lindungi kemurkaan dia dengan rahmat dia. Walaupun kita pelekeh, tu waktu tu Allah nak dating kan? Kan kata kekasih. Masa tu tengah buat apa? Tengah kerja. Allah jatuh main. Sebab Allah yang maha besar kan. Kalau kerja, rehat pukul 1, terus pergi solat ke, pergi makan dulu. Makan dulu kan. Sebab perut lapar, betul. Tapi lepas makan, borak dulu. Syukur dulu. Syukur dulu 2-3 batang. Dah dekat nak masuk kopi. Kedua. Padahal kerja kedua. Baru nak pergi solat. Kedua tak masuk kerja ni. Macam mana? Kedua tu kerja dah dikira sebagai ibadah kan? Siapa bayar? Setengah jam pun teng. Sedangkan waktu solat ke 1:10. Haram. Siapa bayar setengah jam? Aku macam ponteng lah. Si orang kita kata solat bos, solat. Bos kata 1:10 tadi solat. Semayang berapa ni? 10 minit. 5 minit lah. 5 minit. 5 minit. Express tu. Nak kata 5 minit. 5 minit solat. 5 waktu baru 20. 5 minit.
25 minit. Satu hari kita dengar Allah 25 minit, 25 minit. Lagi 23 jam. Buat harinya. Korang jangan pandang aku kan. Baru aku yang tanya, faham? Belum lagi besok kita di hadapan mahkamah Allah. Nak jawab apa besok? Betul kan? Kalau kata pula 10 minit, tak sampai sejam kita dengan Allah. Allah Rabbi. Sedangkan segala nikmat dia kita ambil. Nikmat ni semua kita ambil. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku ambil segala nikmatmu. Aku bisa ambil pengakuan kita. Aku ada dosa, ya Allah. Aku banyak melakukan dosa. Kita lewat-lewatkan solat pun dosa tau. Jangan ingat tak ada apa-apa, dosa. Pernah tak kita bertobat sebab kita datang lewat waktu solat? Tak pernah ambil tahu. Itu kena minta ampun. Jangan kita ingat benda ni asal aku solat kau, aku tak solat dah. Waktu yang kita datang lambat dan kita mengerjakan solat, sebenarnya benda tu mengulang kemurkaan Allah SWT. Bukan, jangan kita ingat kalau bos kita panggil tempat kerja, Mak bos panggil kita tadi selektif je kan. Macam samsing hutang salah pun gini sini. Tapi lepas tu betul apa ni? Sebab bos nak jumpa. Yang di Pertuan Alam nak jumpa kita pakai singlet, belakang pula ada cop satu Malaysia. Selamba je, tak ada apa. Tengok kita peletih dengan Allah, kita sampai zaman ni tadi kita buat gitu. Tu kata nikmat dia apa, tapi aku ambil nikmatmu ya Allah. Tak kira baju tulis-tulis macam-macam, rock and roll apa benda semua tulis. Dulu, kini dan selamanya belakang tulis. Ada semua tulis. Macam tu kita beradab dengan Allah. Sedang Allah bagi nikmat. Macam mana maknanya tadi nak katakan sampai kita dapat rasa sejuk hati kita ni dengan sebab ada ketenangan apabila kita berbicara dengan Allah. Mana mungkin bila kita maknanya tadi merasakan maknanya tadi asal aku buat solat ni dah. Dah, jangan salah faham. Solat kita ni bukan perkara yang dikatakan asal aku solat dah. Kalau asal aku solat tak boleh solat kamu. Solat ni yang pertama sekali ada maknanya tadi rasa kehambaan kita pada Allah. Allah yang nak jumpa. Kalau Agung nak jumpa, kita keluar kabur. Pukul 1 nak jumpa Agung ni, kita datang pukul 12 kat depan pergi istana tu, kita datang pula pukul 12. Betul kan? Yang di Pertuan Agong, yang Maha Agung nak jumpa, tapi kita datang lampau. Sebab tu kalau tengok sembahyang ini sampai dia menjadikan makna tadi Allah jadikan kepada Rasulullah SAW sebagai syurga yang segera di dunia. Kenapa? Tak ada siapa ganggu. Dalam keadaan solat, Rasulullah SAW berhubung penuh berkasih-kasih dia dengan Allah. Tak diingat apa dah. Orang yang hayat, tenggelam dia dalam maknanya tadi apa dikatakan taat kepada Allah SWT, kehambaan dia kepada Allah. Sebab tu antara awal yang maknanya tadi kalau kita tengok contohnya dalam perbuatan solat, kita anggap takbiratul ihram.
At-ta'zim ini kan, at-ta'zim maknanya apa? Membesarkan, mengagungkan Allah. At-ta'zim, angkat Allahu Akbar. Kita angkat Allahu Akbar. Kenapa tangan tu? Lepaskan semua. Tangan tidak memegang apa-apa, maknanya aku berlepas daripada sesuatu melainkan Kau. Allahu Akbar, Kau yang Maha Besar. Itu bukti, bukan saja-saja engkau. Serah diri, betul serah diri. Tapi tangan, kenapa tak? Itu oh, tak tengok gitu. Tangan terbuka bermakna aku sungguh tidak berpegang kepada sesuatu melainkan Kau. Baru dia kata Allah, baru takbir. Itu kata mentakzimkan Allah. Allah. Itu qiyam. Qiyam ni umpama apa? Orang yang qiyam matilah. Maksud qiyam, bila kita qiyam dalam solat, maknanya kita sudah bukan mati. Kita ni dengan perhubungan dunia sudah tidak ada lagi dah dunia. Waktu tu kita dengan Allah. Sebab masa kita mati, besok kita akan berhadapan dengan Dia kan? Tak cakap apa dah. Dalam keadaan kita qiyam. Qiyam ni maknanya kita mati. Matikan perhubungan dengan dunia. Aku nampakmu je ya Allah. Tak nampak siapa dah. Walaupun tahu kawan kita tadi berdiri sebelah, waktu kita anggap dah qiyam dah, tak ada siapa dah. Itu waktu tu kita kena rasa kita sedang diperhatikan. Itu kata ihsan. Ya Rasulullah beritahu ihsan kan, sembahyang kamu sebagaimana kamu nampak akan Allah. Tak boleh nampak kamu yakin yang Allah sedang melihat engkau. Itu ihsan. Kan dia kata kan, sembahyanglah kamu dalam keadaan kamu lihat kan Allah. Tak nampak. Siapa nampak tak nampak? Tapi Allah Maha melihat. Allah yang sedang melihat kita sedang melakukan solat. Sebab tu saya kata tadi, ada bicara kita dengan Allah, bukan kata saja-saja. Sampai pada satu tahap, sampaikan apa yang tadi yang kita baca, sampaikan apa yang kita dengar, sampai apa semua sekali duduk dalam keadaan solat, tak ada apa yang putus daripada berhubungan dengan Allah. Tak ada apa yang boleh buat melainkan ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas ni lah perkara yang paling sulit sekali kita nak buat kat dunia ni. Yang mudah tu dosa, tapi ikhlaslah yang paling sulit. Yang paling sukar kesabaran. Sabar kan susah. Dalam Quran pun disebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Kerjakanlah, maknanya tadi sabarlah kamu dengan mengerjakan solat. Sebab dalam solat itu sebenarnya ada pertolongan daripada Allah SWT bagi orang yang Allah tak. Kita minta, kan disuruh kita minta. Kita minta, tapi Allah tak bagi semua. Bukan Allah tak bagi, tapi Allah bagi apa yang perlu bagi kamu. Bukan Allah bagi. Kalau kita minta semua Allah bagi, kita tak minta dah. Manusia kan gitu. Dia lupa untuk mengatakan zikrul minnah, berzikir kepada yang memberi nikmat. Tak ingat dah. Kalau minta semua, datang gitu sekali semua. Allah beri. Kita minta semua yang banyak, tapi Allah tidak beri semua apa yang kita minta, tapi Allah akan beri apa yang kita perlu. Maknanya dalam keadaan tu dikatakan syurga yang segera di dunia ini, sehingga kiamat ini tadi dia rasakan perhubungan dia dengan Allah. Tak ada kacau dah benda-benda dunia. Sebab dunia ni tak ada kan, fana.
sehingga dilihat gitu. Bagi Allah tak ada masalah kan? Sebab dunia ni baru ada. Sebelum ni tak ada. Allah wujud yang hakiki. Masa bila? Wallahualam. Tak ada masa. Kalau Allah punya masa, kacau. Kita kata kita solat isyak, sekejap lagi Allah ada dengan kita. Sebab kita tengah solat. Sini solat isyak. Orang Arab Saudi telefon, mana ada? Allah ada kat engkau. Sekarang tengah solat asar, tengok kan? Allah ada kat engkau. Mau sudah kan? Mula keluar kabur. Sebab tu dikatakan dia tidak bertempat. Sebelum ni Allah tak bertempat lah. Tapi Allah suruh kita pada kepatuhan lah. Sebab aku yang cerita kamu. Datang kita tidak mahu buat apa yang disuruh. Datang macam-macam ujian. Tengok akhir zaman lah. Macam-macam lah. Nak pegang dengan Islam sendiri pun macam orang kata dah, oi, mana satu betul ni? Kalau tak ada belanja, kalau tak ada menuntut ilmu, karam mau. Karam langsung. Banyak macam dah. Ada pokok yang gini pula, yang pukul pun ni semua bid'ah. Yang Rasulullah tak buat, jangan buat. Yang kita nak buat semua yang Rasulullah, ikut Rasulullah. Habis semua bid'ah. Kunut bid'ah, sapu muka bid'ah, angkat tangan bid'ah, tahlil bid'ah, talqin pun bid'ah. Macam mana? Kemudian ada golongan pula mengatakan bila dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Shistawa, maknanya Tuhan tu bersemayam di atas Arsh, Ar-Rahman Ar-Shistawa kan? Ataupun katakan Summastawa 'alal arsh, Allah bersemayam di atas Arsh. Maksudnya Allah ada tempat. Kalau betul guna ikut ayat tu, ayat Quran lah. Mana Allah ada tempat. Di tafsir gitu. Pokok ni Allah ada tempat. Allah duduk macam kita. Oh, mengarut tu kau duduk macam kita lemah. Allah nak rehat. Nak betul tak? Sebab dia duduk kan. Dia kata duduk macam kita. Sama macam mana sama. Allah tidak sama bersamaan dengan perkara yang baru. Kita baru kan? Tak sama. Habis tu aras tu di mana pula? Kalau kita katakan di langit, mana kita kata Allah ada tempat lah. Tempat mana orang atas? Allah kat langit kan? Di mana-mana. Contohnya orang tanya, macam nak nisbah pertanyaan gitu, tanya dia balik lah. Roh kat mana roh? Roh kan? Roh yang ada dalam badan gitu. Kita kata ada roh. Tak ada. Kat jantung. Oh, sebab tu sakit jantung gol tu. Tapi kalau kat jantung, roh dekat jantung, kenapa tembok kat kepala meninggal kok? Atau tak hati ya? Sebab tak tembok kat sini. Tapi kenapa dia tembok kepala meninggal kat dia? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu je. Allah ada kat mana-mana ke? Tak ada masalah bagi Allah. Kalau saya kata sampai nak ikut apa? Logik akal. Nah, kita kata ikut logik akal. Dunia ni bulat kan? Piring macam piring kau. Dunia. Utara, selatan, timur, barat. Utara kata langit kat sini. Selatan langit kat mana?
dia kata bolong. Betul kan? Kalau ni kata ikut utara. Mana ada? Orang timur kata lari ke sini. Yang sebelah barat tu. Nah, yang sebelah sini. Kita mana? Asia Tenggara. Orang belah sini pula. Tapi ini. Yang tutup utara. Tutup utara. Agak tahu. Itu bumi.